Pawang Nong atau nama sebenar beliau ialah Haji Nong Taib bin Santan adalah merupakan pawang diraja negeri Pahang suatu masa dahulu. Beliau juga adalah sahabat serta dikatakan pernah menuntut ilmu persilatan dan kebatinan dengan pahlawan Pahang yang terkenal iaitu Mak Kilau yang berjuang bersama menentang penjajah suatu ketika dahulu di sebelah kampung Ulu Ceka, Rantut, Pahang. Kisah beliau yang popular adalah menentang orang minyak. Ceritanya bermula begini. Ketika bulan sedang mengambang pada waktu dini hari, di sebuah kampung terpencil di daerah Rantut, Pahang, kelihatan satu lembaga hitam berkilat memanjat tingkap sebuah rumah. Dengan berhati-hati, dia menuju ke arah seorang gadis yang sedang nyenyak tidur bersebelahan dengan bilik kedua ibu bapanya. Tiada sesiapa pun yang menyedari akan kehadiran lembaga hitam itu. Lelaki hitam berminyak itu mengusap-usap tampang gadis itu, lantas memeluk serta menyelak kain batik yang membalut tubuhnya. Dengan rakus, manusia berminyak itu memperkosa mangsa tanpa belas kasihan. Segalanya berlaku dengan begitu pantas. Selepas memuaskan kehendaknya, dia mencontingkan kapur sirih dengan tanda pangkah pada kemaluan perhedaan hari-hari mangsa. Sebagai satu tanda telah dinazarinya. Lembaga itu kemudiannya menghilangkan diri dalam kegelapan malam. Dalam sekelip mata, kisah orang minyak heboh diperkatakan serata kampung dan ceruk di daerah Jerantut, di mana saja orang bercerita tentangnya. Penduduk makin gempar apabila semua rumah yang dicerobohi mengadu anak gadis atau isteri mereka diperkosa. Dalam banyak kejadian, semua mangsa tidak sedar sewaktu dinodai. Buktinya contingan kapur pada kemaluan yang mengesahkan kehadiran lembaga itu. Kejadian orang minyak memperkosa dan mencuri harta benda merebak serta-merta ke beberapa buah kampung lain seperti Damak, Batu Balai, Kampung Som, Kampung Tanjung Besar, Dudu, Cad, Betah dan Ipis Barat. Pelbagai pendapat diutarakan mengenainya. Ada yang percaya ia adalah orang minyak berdasarkan gambaran yang diciptakan oleh mangsa. Badan yang hitam legam, licin, berkilat dan berminyak. Ada yang mengatakan bahawa orang minyak hapak serta hamil seperti bau bangkai atau najis. Dikatakan orang minyak perlu mencari 44 mangsa untuk diperkosa. Demi amalan ilmu hitam yang dipelajarinya, namun segala ramalan nak menegakkan itu sebagai keliru apabila tiada seorang pun pengawal malam bertemu dengannya. Kalau ada mangsa terjaga, mereka gagal berbuat apa-apa kerana lidah kelu lantaran terlalu takut atau mungkin sudah disihir. Dalam banyak kejadian, mangsa tidak sedar kerana sedang tidur. Cuma yang menjadi bukti adalah kesan cotingan di bahagian kemaluan mangsa. Lembaga itu muncul dan menghilangkan diri secara tiba-tiba. Ianya menguatkan lagi kepercayaan bahawa ia ada kaitan dengan orang yang menuntut ilmu hitam. Menurut ceritanya lagi, sebelum menaiki sesebuah rumah, dia mengelilingi dahulu rumah tersebut sambil membaca mantra. Dia kemudiannya membaling pasir pada dinding serta atap. Setelah itu, dia mencangkung seketika menunggu reaksi penghuninya. Setelah yakin, barulah dia melompat masuk, sama ada melalui tingkap atau pintu yang akan terbuka dengan sendirinya, walaupun sebenarnya pintu itu telah terkunci. Segala usaha untuk menangkap lembaga itu gagal kerana ia terlalu licik. Bomoh-bomoh yang dipanggil memberitahu lembaga itu menggunakan sehelai sirih untuk membuka mangsanya. Sirih yang dilipat-lipat itu akan diselitkan di celah dinding. Setiap penghuni rumah yang dibuka itu tidak akan sedar apa yang berlaku sekalipun mangsa teruk diperkosa. Beratus bomoh telah dipanggil. Semuanya gagal memerangkap pengamal ilmu hitam itu. Malah, polis turut menemui jalan buntu. Ketika meronda di hujung, berlaku di pangkal. Begitulah setiap kalinya terjadi serangan orang minyak. Terlalu sukar untuk dijejakinya. Rondaan yang dibuat sepanjang malam begitu mengecewakan. Yang pasti setiap pagi mesti akan ada mengadu menjadi mangsa. Akhirnya penduduk kampung sepakat meminta pertolongan dan bantuan dari Haji Nong Taib, seorang pawang dan guru silat tinggal di Ulu Ceka, Rantut, Pahang. Selama ini dia hanya memerhati saja, dia tidak boleh memandai-mandai, masuk campur selagi tidak dijemput. Itu petua ilmu yang dipelajarinya. Bolehlah kawan cuba, kawan bukan pandai, semuanya dengan pertolongan Allah, kata Pawang Nong. Katanya kepada rombongan orang yang datang menemuinya, Haji Nong membuat persiapan dan dia memilih beberapa pemuda yang handal bermain senjata, lalu menubuhkan pasukan yang boleh dikatakan berani mati. Dia arahkan anak buah membawa kelengkapan kerana mengikut perkiraannya, apabila orang minyak itu dibunuh, dia akan segera dikapankan dan dikuburkan dengan selekas yang mungkin. Anak buahnya juga diminta membawa penyolok dan cangkul. Ramai yang pelik tetapi tiada siapa yang berani bertanya. Selepas bekerja keras menjejak, Haji Nong bertemu orang minyak itu di sebuah hutan pinggir kampung di kawasan Ipis Barat. Bagaimanapun lembaga itu dapat memukau Haji Nong dan orang-orangnya. Kesemuanya kaku dan hanya memerhati sahaja wajah bengis lembaga itu yang beransur-ansur menghilangkan dirinya. Sebaik hilang dari pandangan, barulah Haji Nong dan orang-orangnya dapat bergerak seperti biasa. Kini Haji Nong tahu akan kelebihan dan kekurangan musuh yang dicarinya. Haji Nong mengarahkan anak buahnya berpecah. Bagaimanapun baru beberapa langkah berjalan, lembaga itu muncul semula. Kali ini kelihatan lebih ganas. Dorongan sengit yang berlaku menyebabkan sebilangan anak buah Haji Nong kecundang.
Dia betul-betul menunjukkan kehebatannya. Haji Nong hanya memerhati menjeling dan bersedia pada bila masa untuk bertindak. Maka berlakulah pertarungan yang dinanti-nantikan. Pawang Nong bertemu dengan orang minyak. Masing-masing menunjukkan kehebatan ilmu batin. Lembaga itu mencabut anak-anak pokok sepesarangan lalu membaliknya ke arah Haji Nong. Haji Nong melompat kiri dan kanan seperti harimau kumbang seraya tangannya menepis balingan itu. Anak buah Haji Nong menghidupkan jamuang untuk meneruskan lagi gelanggang sayembara. Mereka berada di empat penjuru sementara Haji Nong dan lembaga itu berada di tengah-tengahnya. Lembaga itu beberapa kali menjerit dan meraung-raung sambil menunggu dadanya berkali-kali. Haji Nong hanya bergerak kiri dan kanan menunggu saat yang sesuai. Tiba-tiba Haji Nong melepaskan satu tumpukan angin serta merta lembaga itu tumbang. Tetapi dia bangun semula membalasnya. Dapat ditepis Haji Nong. Kedua-duanya berada dalam jarak 5 meter. Bila Haji Nong pantang melompat lalu bercelapak di atas dada lembaga itu. "Siapa kamu?" tanya Haji Nong sebaik kakinya memijak mangsa yang tersungkur di atas tanah. Dia sudah bersedia untuk mentak musuhnya itu jika berani cuba melarikan diri. "Tolonglah Tok, ampunkan saya," lembaga itu merayu-rayu. Haji Nong melonggarkan tekanan. Lelaki itu kemudian melutut sambil menangis teresak-esak. Dia mengaku telah memperkosa berbelas-belas anak tara dan seorang demi keperluan ilmu yang dituntutnya. Anak buah Haji Nong memegang tangan kiri dan kanannya. Disuruhnya beristighfar dan mengucap 2 kalimah syahadah. Bagaimanapun lembaga itu enggan dan berdiam diri. Haji Nong memegang kepala lelaki itu dengan tangan kiri lalu menekannya ke bawah. Sepatah kilat tangan kanannya melepaskan tentakan yang kuat lalu memisahkan kepala dan badannya. Hanya seketika terdengar raungan. Selepas itu hanya darah memancut membasahi bumi dan badan Haji Nong yang berhampiran. Mayatnya dikuburkan di situ juga. Sejak itu kampung di sekitar Lipis dan Jerantut aman semula. Tiada lagi kedengaran gangguan orang minyak. Haji Nong kenal akan pengamal ilmu hitam itu. Bagaimanapun beliau terpaksa merahsiakan identiti orang minyak itu dari pengetahuan umum kerana tidak mahu warisnya mendapat malu. Orang yang terlibat adalah perut tempatan yang mengamalkan ilmu salah. Haji Nong tidak pernah menghebohkan siapa sebenarnya orang minyak. Katanya yang penting kampung selamat. Kisah ini diceritakan oleh anak Haji Nong dan salah seorang anaknya ada mewarisi ilmu pelatihan milik bapanya. Haji Nong, wira yang bertanggungjawab membunuh orang minyak itu sudah lama kembali menemui Allah pada usia 112 tahun iaitu 11 November tahun 1977. Sebelum itu pun namanya dikenali setelah dapat membantu askar Inggeris menawan hidup-hidup 200 penganas di hutan Ulceka bersama anaknya Arif. Kerajaan British mengiktirafkan kehebatannya lantas menggunakan pingat Empire British sebagai mengenang jasa dan baktinya. Kerajaan Pahang mengabadikan namanya pada sebuah sekolah di Ulceka, Jerantut, Pahang, sekolah kebangsaan Pawang Nong. Al-Fatihah buat Allahyarham Pawang Nong.